Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini hari yang istimewa. Kita bersiaran di luar sebenarnya. Kita berada di Institut Jantung Negara, dan apabila kita berada di Institut Jantung Negara, semestinya topik kita adalah melihat kepada isu-isu melibatkan jantung. Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai penjagaan segera serangan jantung. Dan Kita semua maklum bahawa sakit jantung ini merupakan antara pembunuh utama di Malaysia. Maksud saya pembunuh tu antara sakit ataupun penyakit yang menyebabkan antara penyumbang kepada statistik kadar kematian akibat penyakit. Tak kiralah sakit berjangkit ke, sakit tak berjangkit ke, tapi dia antara penyumbang utama mengikut data dan statistik. Dan apabila bercakap mengenai sakit jantung ni, banyak punca-puncanya, dan sakit jantung juga bukan hanya sakit jantung, tapi dia ada banyak lagi jenis-jenis sakit jantung. Sebab kita kadang-kadang apabila kita melihat laporan-laporan di media, individu yang aktif bersukan muda pun unfortunately boleh tumbang di padang ketika sedang beriadah. Itu bagaimana pula? Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama kita sebenarnya, bukan bersama kita, kita yang bersama dengan beliau sebenarnya. Okey, Dr. Ahmad Suhailan Mohamad, pakar perubatan kecemasan Institut Jantung Negara IJN. Assalamualaikum Dr. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat datang ke IJN. ya betul. Rasa nervous betul jantung. Sebab kita kali ni kita ni first time datang ke IJN buat liputan di luar semua. Ya. Dan juga kita nak tahu mengenai antara penjagaan segera serangan jantung, itu adalah topik kita. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengutarakan soalan kepada doktor lah. Apa sebenarnya tanda-tanda awal serangan jantung untuk penonton-penonton di luar sana memahami mengenai ini? Alright, serangan jantung ni tanda-tanda awal dia banyak, tapi sebelum saya ke arah tanda-tanda serangan jantung, saya nak bagi tahu dulu apakah itu serangan jantung ya. Serangan jantung ni adalah disebabkan jantung kita kekurangan bekalan darah ya. Jantung kita, contohnya model ni, jantung kita adalah otot. Dia mengepam darah ke seluruh badan ya. Jadi dia pam darah, tapi dia memerlukan darah sendiri ya. Dan darah yang dibekalkan ke jantung adalah melalui salur darah coronary ya, coronary. Jadi salur darah coronary itu bila dia block, bila ada sumbatan, dia tersumbat ataupun dia sempit, bermaksud darah tidak boleh dibekalkan kepada jantung, maka jantung akan kena serangan lah ya. Dan di antara tanda-tanda serangan jantung yang pertama, yang utama ialah chest pain, sakit dada. Nanti saya akan olah lagi mengenai sakit dada ni. Jadi sakit dada ni, kita ingat sakit dada ni satu jenis saja, banyak jenis ya. Sakit dada nombor 2 mungkin susah nafas, pernafasan susah ya. Nombor 3 kemungkinan rasa loya nak muntah ya, disebabkan kekurangan darah, adrenalin dalam badan kita banyak. Jadi macam kita nervous ya, kita loya, berpeluh ya, nak muntah. Dan kadang-kadang kita pening kepala disebabkan jantung tidak boleh pam dengan berkesan, tak cukup jantung ke otak, kita pening kepala, kita rasa pitam ya. Dan sekiranya kes serangan jantung ni serangan jantung yang besar, total block, jantung kita boleh berhenti, pesakit mula-mula boleh kena sawan. Jadi kadang-kadang kita confuse, pesakit ni kena sawan ke mungkin dia kena serangan jantung ya. Dia boleh sawan, lepas tu dia collapse. Masa collapse tu, masa tu kita perlu jalankan CPR lah ya. So tanda serangan jantung ni pelbagai. Ini adalah tanda-tanda serangan jantung klasik ya. Klasik iaitu sakit dada, susah nafas, muntah-muntah, loya, kita panggil diaphoresis, pening-pening kepala, ataupun dia collapse, dia terus pingsan dan tidak bernafas dan tidak ada nadi ya. Tapi ada juga tanda-tanda yang tidak klasik ya. Contohnya sakit ulu hati ya, ataupun mungkin kebas-kebas tangan ya. Jadi sakit yang tidak klasik ni majoritinya berlaku di dalam wanita. Jadi golongan wanita, mereka boleh datang dengan simptom sakit ulu hati. Jadi dia ingat gastrik. Bila kita siasat, kita kaji serangan jantung ya. Pesakit yang tua ya, orang-orang tua juga tidak datang dengan tanda-tanda klasik. Mungkin mereka mengadu penat ya, penat, susah nafas, sikit-sikit, kebas-kebas tangan. Bila kita siasat, sakit jantung ya. Dan juga pesakit diabetes. Pesakit diabetes dia punya deria untuk pain berbeza. Jadi dia tidak present dan dia tak cakap sakit dada itu macam orang biasa. So kita kena berhati-hati dalam golongan pesakit-pesakit yang mungkin akan present secara tidak klasik lah, tidak tipikal. Berkenaan dengan sakit dada ya. Sakit dada ni normally sakit dada ni orang cakap sakit dada yang teruk. Betul, sakit dada teruk mungkin sakit jantung, tetapi kadang-kadang kita rasa berat saja. Jadi severity ya, severity sakit tu tidak melambangkan sakit jantung ataupun tidak. Jadi orang sakit rasa berat mungkin sakit jantung ya. Rasa ketat
Susah apa ketat dada Ketat. rasa ketat. Jadi orang nak describe sakit ni susah. Jadi kita kena betul-betul tanya ya. Sakit dada ni berada di tengah jantung, di tengah dada ataupun di sebelah kiri. Kadang-kadang dia radiate, dia akan rasa ke arah tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan pun boleh, ke jaw boleh ya. Normally dia sakit ni bukan sekejap, dia lama. Setengah jam dan sakit ni sakit yang bukan sakit jantung, sakit yang tajam. Kita tekan sakit. Jadi itu unlikely lah, unlikely ya. So itu tanda-tanda sakit jantung, serangan sakit jantung. Doktor, bila cakap mengenai sakit jantung, serangan jantung ni, kita sebelum maklum perkara yang melibatkan jantung ni, adakah ia boleh di-develop, maksudnya kita dah jangkakan, kita dah foresee macam ni dengan kolesterol, dengan rokok, tak bersenam, kita dah boleh macam dah mula ada dia macam heading leading there lah kan, ataupun dia boleh macam orang kata apa, sudden heart attack ataupun cardiac arrest yang secara tiba-tiba. Jadi apa jenis-jenis yang sakit jantung risiko ya. Okey, soalan yang bagus ya Hakim. So risiko sakit jantung ni, sekiranya sakit kita ada penyakit-penyakit ini, kemungkinan besar akan ada sakit jantung. Jadi yang pertama ialah kencing manis, darah tinggi ya. Kalau mereka merokok ya, sekiranya mereka ada family history sakit jantung genetik ya. Jadi ayah mungkin telah meninggal disebabkan serangan jantung umur 50 tahun ya, ataupun ibu perempuan ni kalau sakit jantung 65 tahun ke bawah, risiko ya. Jadi ada risiko yang kita boleh ubah, contohnya kencing manis, darah tinggi, merokok ya, kolesterol. Itu benda-benda yang kita boleh kesan dan kita boleh ubah. Ada juga risiko yang kita tidak boleh ubah, contohnya age ya, semakin tua arteri kita pun semakin tua. Ya, tak boleh ubah kan, aging process ni kita tak boleh ubah. Apa lagi keluarga, history kita tak boleh memilih, ibu ayah kan. So kalau ibu ayah, adik-beradik kita setelah ada serangan jantung, kita pun berisiko. So bagi mereka yang ada risiko tinggi ni perlu berhati-hati. Later on nanti saya akan cadangkan, kita kena tahu nombor-nombor kita. Bermaksud kena tahu tekanan darah. Nombor. Setiap orang ada nombor. Okay. So nanti kita sarankan mesti cek tekanan darah. Tahu nombor tekanan darah kita. Tahu berat kita ya, kalau berat kita lebih kita kena adjust, tahu kolesterol kita dan tahu gula kita. Jadi benda-benda ni kita boleh ubah ya. Tapi family history semua tidak boleh ubah. Tapi juga soalan mengenai setengah orang dia tak ada risiko. Dia tiada risiko, dia aktif dan dia panjat gunung. Betul, dia cycle, tiba-tiba kena serangan jantung, ada juga. Jadi bagi mereka yang tidak berisiko juga, janji umur melebihi 35 tahun dan anda ingin kepada aktiviti-aktiviti lasak, kita sarankan medical check up dulu. Jadi bukan hanya mereka yang berisiko saja boleh kena serangan jantung, mereka yang tidak berisiko pun kalau mereka into aktiviti lasak kena check betul-betul sebelum pergi serangan jantung ya. Jadi mungkin saya suka hike. Jadi sebelum saya hike luar negara, saya takut kena serangan jantung di luar negara. Kalau dalam negara kita tahu sistemnya. Jadi sebelum hike kita buat stress test for example, ada CAT scan. Jadi perlu dikesan di peringkat awal. Kita panggil screening lah. So bagi mereka yang sihat, yang tiada risiko, masih boleh screening. Jantung itu juga ibarat enjin utama. Bukanlah nak kata kau tak ada jantung boleh mati, tapi dia banyak lagi faktor-faktor dalam organ dalam tubuh kita ni. Dan dalam bercakap mengenai jantung ni juga sebenarnya banyak lagi persoalan, bagaimanakah penjagaannya, lepas itu bagaimana perawatan untuk memastikan kita punya keupayaan jantung kita untuk beroperasi mengepam darah. Dan yang paling utama, jantung, denyutan jantung itu juga boleh kita kira. Saya nak tahu pasal nombor tadi, sebab kadang-kadang kita periksa di sini, kita tak tahu doktor pegang apakah makna semua itu dan bagaimana langkah-langkah ataupun kaedah itu sebenarnya boleh membantu kita mencegah ataupun mengesan sebarang bahaya yang melibatkan jantung kita. Tapi sebelum itu kita kena rehat dulu, Afizi. Okay. Kita kembali selepas ini. Baik, anda masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman. Kita masih lagi membincangkan mengenai penjagaan segera serangan jantung. Kita berada di IJN kali ini dan juga kita bersama dengan Dr. Ahmad Suhailan Muhammad yang juga merupakan pakar perubatan kecemasan
Tadi kita dah berbincang dengan doktor tadi mengenai know your number. Ketahui number anda. Jadi number yang doktor katakan tadi adalah melihat kepada kita kena ketahui tekanan darah kita, jumlah gula kita dan juga dari segi kita punya kolesterol. Jadi kita nak mengetahui lebih lanjut, ini merupakan saringan yang boleh kita ketahui dulu sebelum langkah-langkah pencegahan seterusnya diambil bagi kita ingin menolak terus serangan jantung ini. Kerana mengetahui tahap gula dan sebagainya itu juga merupakan antara indikasi awal untuk kita mengesan, mencegah, mengelakkan serangan jantung ini. Tapi untuk mendapatkan butiran lanjutnya, Dr. Ahmad Suhailan, nombor apa sebenarnya yang perlu kita periksa, pastikan pada kadar, dan apakah kadar-kadarnya macam kata inilah nombor yang sesuai, macam jantung 80 degup 80 detik. Saya pun tak pasti. Itu semua doktor akan jelaskan. Okey, jadi contohnya IJN kita buat CSR, kita buat social responsibility dan kita buat medical check up. Jadi benda-benda yang kita check ialah benda-benda yang simple lah. Berat badan, kita akan cek tekanan darah ya. So berat badan mengikut ketinggian masing-masing lah, kita calculate BMI ya. Jadi saya rasa hari-hari pun hakim kan fizi timbang kan berat badan ya. Jadi masing-masing tahu jadi masing-masing tahu dah terlebih ke terkurang ke. Jadi itu yang paling senang timbang berat badan. Okey, nombor 2 tekanan darah ya. Kadang-kadang di rumah pun kita ada mesin tekanan darah dan kita ambil hari-hari. Tekanan darah ni berbeza-beza pagi, malam ya, petang. Tapi kebiasaannya kalau tekanan darah melebihi 140 sistoli ya, yang atas dan yang bawah 90 melebihi di 90 ke atas. Jadi itu mungkin kita ada tanda-tanda kita ada tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau kita kesan di rumah, kita pergi cek dengan doktor ya. Sebab again yang benda-benda macam ni ialah risiko yang kita boleh kawal ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi, yang pertama lifestyle modification, kita kurangkan garam ya, dan setengah-setengah orang kita perlu start ubat ya. Jadi disebabkan lifestyle kita ya, makanan kita, obesity semua tu, tekanan darah boleh naik. Jadi setengah orang kita cuba lifestyle tidak berjaya, kita kena start dengan ubat lah. Okay. Dan nombor ketiga adalah kolesterol ya. Jadi kolesterol di Malaysia saya boleh jamin majoriti akan tinggi ya. Kolesterol saya tak pernah cek kolesterol sehingga join IJN ya. So bila cek kolesterol saya memang tinggi ya. Kolesterol ni setengah orang cakap daripada pemakanan, tapi juga genetik juga, family history kita ya. Jadi bila kolesterol saya tinggi, saya cuba kawal pemakanan setakat yang mungkin, tidak berjaya, saya kena start ubat. Jadi saya sendiri makan ubat untuk kolesterol ya. Jadi ini benda yang kita boleh kawal, boleh kita ubati ya. Satu lagi ialah kolesterol, berat badan, tekanan darah, gula ya. So kencing manis ya. Diabetes memang di Malaysia kita antara negara yang paling tinggi obesity, dan juga diabetes pun paling tinggi di Malaysia. Jadi satu daripada 5 orang yang ada diabetes tidak mengetahui mereka ada diabetes. So satu ujian, kalau kita puasa malam dan cek darah pagi, kita boleh tahu kita ada diabetes ke tidak ya. Jadi once ada diabetes, again kita kawal kita punya lifestyle, makanan kurang gula ya, dan sekiranya tidak berjaya, setengah orang mungkin kena start makan ubat ya. Doktor, setiap sakit-sakit ataupun nombor-nombor doktor sebutkan ini, apabila ia berkurangan ataupun terlebih, jelah kurang pun ada benda yang kurang tak elok juga kan, ada benda yang lebih sangat pun tak elok juga. Dan pastinya dia akan menunjukkan simptom-simptom awal. Jadi apakah simptom-simptomnya yang macam contoh yang saya tahu, kalau kita ada luka kita tu lambat pulih, dia ada kaitan dengan mungkin kencing manis. Jadi mungkin kita tak perasan, kita rasa kita sihat, bersukan, sihat apa semua, tapi kadang-kadang itu adalah indikasi. Jadi apa antara contoh-contoh ataupun indikasi yang macam menunjukkan macam ini dah 2 minggu tak baik luka ni kan. Kalau luka di hati semua lah boleh kan, di belakang cerita kan. Itu macam mana kita nak mengetahui apa tu kata red flag ataupun nak macam ini kena check, kita kena tengok. Contohnya kalau kencing manis senang. Kencing manis kalau gula kita tinggi, kita biasanya akan kencing banyak ya. Kita sentiasa rasa dahaga, kerap kencing. Kalau ada luka susah nak baik ya. Tapi family history of diabetes ya. Kalau kita ada keluarga kita yang ada kencing manis, kita pun mungkin berisiko berkencing manis ya. Ataupun kita obese ya. Bila obese dengan umur meningkat, mungkin berisiko untuk mendapat kencing manis juga. Jadi daripada kita tunggu tanda-tanda ni timbul, mungkin dah lambat kan. Baik kita
cek awal-awal. Kita cek awal-awal dan kita boleh terus jalankan langkah-langkah pencegahan dari kawal makanan. Tapi masalahnya contohnya darah tinggi. Darah tinggi ini tiada simptom. Mungkin tekanan darah kita tinggi tapi kita macam biasa. So hanya bila dah lama sangat kena stroke. Jadi sebab tu setengah-setengah gejala ni ada simptom-simptom awal tapi kalau darah tinggi yang teruk tiba-tiba masuk dah kena stroke. Tak tahu ada darah tinggi. Tapi sebenarnya pesakit ni dah lama darah tinggi sebab tu penting untuk kita setiap tahun kalau boleh medical check up. Setahun 2 kali, 3. Setahun sekali cukup. Tapi Setahun kalau sekali dah cukup. ada Full tanda-tanda screening lah. betul ya. Kalau dah ada tanda-tanda darah tinggi, kencing manis perlu follow up ya. Di AJN kita ada wellness clinic ya, jadi boleh pergi ke wellness clinic dan kita boleh ambil saringan yang sesuai untuk kita ya. Doktor, semua simptom yang ataupun sakit-sakit doktor sebutkan ini will lead to heart attack. Yes. Jadi tapi kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak pay attention to detail. Macam ini sebab lama tak bersenam ni, ini sebab tak ubat luka lambat pulih kan. Kita ambil remeh lah. Kita ambil pandang enteng perkara sedemikian. Tapi bila dah kena tu serangan jantung, apa sebenarnya kita kena buat? Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Alright. Langkah pertama yang Nak pertama, tepuk dada ke, urut dada ke, apa sebenarnya yang kena buat? So kita akan kita akan terus kepada serangan jantung ya. Jadi serangan jantung kan jantung kita ada salur darah. Kita ada 3 salur darah utama. Tiga salur darah terkeliling jantung. Jadi jantung ni serangan jantung ni disebabkan darah ni tersumbat ya. Kalau dia tersumbat 50%, jadi mungkin hakim exercise rasa sakit dada, rest okey. Kita panggil stable lah. Dia ada penyakit jantung tapi dia masih stabil lah. Tapi sekiranya salur darah tu 100% block, dia akan kena serangan jantung yang teruk lah. Kita panggil myocardial infarct kan. 100% block bermaksud bila block salur darah tu mungkin muscle kat sini tiada bekalan darah. So sekejap tak apa, tapi with time bahagian muscle ni akan mati. Mati ya. Jadi masa tu penting ya. Saya nak sarankan pernah dengar time is muscle lah. Jadi sesiapa yang kena serangan jantung, masa tu is very important ya. So kalau sakit dada dan kita tunggu esok baru pergi hospital, masalahnya bahagian jantung ni mungkin dah mati. Okey, nombor 1. Bila dah mati, masalah jangka panjang jantung lemah. Bermaksud bahagian ni tidak boleh pump macam biasa. Saya nak jalan ke sana pun saya tercungat. Cepat penat. Nombor 1. Okay, nombor 2, sekiranya blok ni betul-betul teruk, kemungkinan bukan setakat lemah jantung, jantung boleh berhenti. So kalau kita tunggu sakit jantung, sakit dada, kita tunggu pergi check, mungkin akan collapse kat rumah ya. So sekiranya mereka ada tanda-tanda yang kita bincangkan tadi, perlu present awal ke hospital nombor 1. Nombor 2, kalau tak boleh pergi hospital, kita akan panggil ambulans. Kalau duduk seorang-seorang takkan nak drive pergi hospital, mungkin kena serangan jantung, kena sawan, accident ya. So kita panggil ambulans. Di Malaysia kita ada 999 untuk hospital KKM. Sekiranya anda duduk berdekatan dengan hospital, pastikan mengetahui nombor telefon Jabatan Kecemasan ataupun ambulans masing-masing. Di IJN pun kita ada ambulans, first ambulans yang boleh pergi dan rawat. So perlu early access, nombor 1. Nombor 2, sekiranya kena serangan jantung, datang ke Jabatan Kecemasan. Datang ke Jabatan Kecemasan, kita akan membuat ECG ya. So ECG pernah tengok kan Hakim Hafizi ya? ECG ya. Yang ni daripada mereka tiba dan ECG ni dibaca oleh doktor, kita ada jangka masa 10 minit. 10 minit kita ada time frame lah. So nak cepatnya, nak cepat. Jadi kalau ada 10 orang tunggu di depan, Hafizi Hakim pun datang sakit jantung, kita bypass. Terus buat ECG, kita tengok, ini heart attack. Terus masuk ke resus dan kita akan bagi ubat-ubat. Ya. Kita akan bagi ubat, stabilkan dia di IJN, kita akan tolak terus ke lab. Kita panggil primary PCI. Jadi bila salur darah kita tersumbat, apa kita perlu buat? Kita perlu buka kan? Salur darah ni tersumbat disebabkan plak, rupture dan juga blood clot, gumpalan darah. So kita perlu sedut darah tu ataupun kita perlu balloon dan stent. Pernah dengar kan balloon dan stent? Dia macam letak ada dawai betul. Kita kembangkan dalam. Jadi prosedur ni dijalankan di ICL bilik khas di atas, dijalankan oleh kardiologis. Dia akan menggunakan wire mungkin di pergelangan tangan, radial artery ataupun di peha. Dia akan letak wire ni akan pergi all the way to jantung ke dalam salur darah yang sumbat. Ya. So bila dia akan cuba balloonkan salur darah tu dan diletak stent, dia nak pastikan salur darah tu terbuka ya. Jadi itu rawatan yang paling utama, yang paling berkesan di IJN. Rawatan tu ada 24 jam, 365 hari setahun. Jadi malam 3 pagi pun kita akan buat ya. Mungkin kalau pergi hospital lain malam tak ada ya. Jadi itu cara mechanical, kita panggil primary PCI. Kalau anda pergi ke hospital lain,
bukan tak ada tapi mereka menggunakan ubat. Jadi mereka menggunakan ubat, untuk ubat tu diberikan di vein, ubat tu akan pergi ke salur darah jantung dan dia akan lyse, dia akan pecahkan blood clot. Masih berkesan tapi kurang berkesan compare tu dengan primary PCI. Baik doktor, kalau kita nak tanya kepada doktor, adakah rawatan-rawatan yang doktor katakan tadi akan terus dilakukan apabila mereka terus admit ke hospital ataupun tidak? Tapi doktor akan menjawab selepas ini. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awal Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai penjagaan segera serangan jantung. Tadi Dr. Ahmad Suhailan sudah jelaskan kalau di IJN, Institut Jantung Negara, prosedurnya bagaimana dengan kecepatan untuk merawat mereka yang menghadapi serangan jantung. Dan doktor juga telah membincangkan bagaimana serangan jantung ini boleh di-develop daripada awal, tapi dalam masa sama juga ada langkah pencegahan boleh dilakukan. Cuma kadang-kadang malang itu tidak berbau, itu satu. Tapi kita mungkin bernasib baik, ada kesempatan, bukan kesempatan tapi bernasib baik dalam situasi di mana kita menyaksikan seseorang mungkin mengalami serangan jantung, sukar bernafas, sawat ataupun pitam pingsan depan kita tiba-tiba. Tapi apa kita nak buat sebenarnya? Takkan nak tercegat ataupun kaget saja menyaksikan individu tu terbaring di lantai. Jadi apa langkah awal ataupun mungkin tindakan kecemasan yang mereka di luar sana boleh lakukan untuk membantu? Okey, itu soalan yang bagus mungkin sebab katakan kami doktor-doktor ni naik kapal terbang kan. Lepas tu ada kecemasan kan. Dan dia akan tanya siapa doktor kan. Semua tak nak mengaku. Dalam flight, semua tak nak mengaku jadi bukan senang untuk kita nak pergi dan manage orang yang bermasalah, mungkin pingsan. Tapi bagi mereka yang telah diajar basic life support, first aid lah. First aid, bila kita belajar kita ada confidence, kita ada ilmu dan kita ada skill untuk melakukan rawatan first aid. Jadi sekiranya pesakit tu pingsan, kita tengok ada pernafasan. Kita tak check pun nadi jantung untuk public di luar, kita tengok ada tanda pernafasan. Kalau tidak bernafas, memang dia collapse, memang jantung tidak berdegup. Bila jantung tidak berdegup, apa kita kena buat? Kita kena tolong picit jantung tu ya. So sebab tu kita buat chest compression, kita tekan dada. Okey, Fizi, kalau ada orang yang kita tak kenali nak buat mouth to mouth tak? Nak boleh bagi saya. Kalau dalam kecemasan kita buat, halalkan saja. Halalkan saja. Sekiranya tengok mulut gigi pun So bagi public, majority tak nak buat disebabkan mouth to mouth. Jadi kita sarankan buat penekanan dada saja, chest compression saja ya. So buat chest compression sehingga penat ataupun sehingga bantuan sampai ya. Jadi yang penting kita kena mengetahui cara-cara CPR. So kalau macam Fizi, Hakim nak belajar CPR, cari tempat-tempat yang boleh belajar. Di sini kita ada CPR. boleh belajar CPR. Di CPR faculty kita boleh ajar first aid, tak semesti medical staff, lay person pun boleh ya. So contohnya di rumah kena ada seorang pandai CPR. So why not kalau ada anak, ajar anak-anak CPR kan. Kalau kita ibu bapa kena tahu CPR. Kalau ada family gathering, ada aktiviti, why not kita ajar CPR kan. Jadi at least one person, seorang dalam satu rumah mesti tahu CPR. So apa bantuan yang kita boleh bagi kepada mereka yang kena serangan jantung? Satu, CPR ya. Dua, kita kena minta bantuan, panggil ambulan ya. Tiga, kalau mereka masih sedar lagi, dan kadang-kadang diorang bawa ubat ya. Sakit jantung ni kadang-kadang dibawa ubat dibawa ubat buah lidah kita panggil salinogetian. Di tengah sakit dada mungkin dia tak boleh cari, kita tanya cik ada ubat, boleh bagi ubat buah lidah ya. Tapi selain daripada itu, kalau di luar out of hospital cardiac arrest, tidak banyak kita boleh buat selain pada minta bantuan dan buat CPR ya. Doktor, secara ringkasnya, apabila doktor katakan tadi kalau jantung itu tidak berdenyut lagi, berapa masa agaknya dia ada sebenarnya dia masih hidup lagi? Tapi orang beranggapan macam dia sudah tiada. Betul. Apa mungkin doktor dapat So bagi cardiac arrest ni, masalah utama orang dewasa cardiac arrest jantung kanak-kanak berbeza. Kanak-kanak masalahnya mungkin disebabkan paru-paru So pendekatannya berbeza sikit. Jadi bagi orang dewasa, bagi mereka yang collapse tu, kita lebih kurang ada masa 5 minit 5 minit lah sebelum kecederaan jantung otak berlaku
So kalau di collapse saja kita akan buat CPR secepat mungkin, secepat mungkin. Kerana dengan CPR pun kita punya pump tu, kata pump kita 100%, dengan CPR hanya mungkin 20 hingga 30%. Mencukupi untuk ke otak. Oksigen Ke adalah otak, oksigen ke otak. Jadi kecederaan otak tu mungkin lama lagi ya. Setiap 1 minit kita tak buat CPR, mereka akan setiap 1 minit 10% keberangkalan mereka akan mati ya. Setiap 1 minit 10%. Jadi kalau 10 minit tak buat apa-apa, guarantee jalan susah nak. Jadi CPR ni kita start seawal yang mungkin. Berapa lama nak buat CPR, kita buat selama yang mungkin sehingga bantuan sampai. Ya. Baik, saya kira banyak sebenarnya tips yang telah diberikan oleh Dr. Ahmad Suhailan ini. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah penjagaan kesihatan, lakukan pemeriksaan berkala, kita punya kadar Saringan, kadar gula, kolesterol, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan. Tapi yang paling penting, belajar CPR juga penting. Dan saya kira itu semua perlu, rakyat Malaysia semua sudah perlu mempunyai kemahiran asas kecemasan. Pertama, telefon kecemasan 999. Kedua, periksa pesakit, tanya ada ubat ataupun cek keadaan pesakit. And then chest compression, CPR, sehinggalah bantuan tiba. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Suhailan Muhammad, pakar perubatan kecemasan Institut Jantung Negara, bercakap mengenai penjagaan segera serangan jantung, apa yang perlu kita lakukan sekiranya mengalami serangan jantung, ataupun boleh kita bantu mereka di luar sana yang mungkin terkena serangan jantung. Dan dengan itu saya Hafiz Rosli. Saya Karaman, jumpa lagi.